pada pandangan saya lah. Maksudnya komoditi ni ada nilainya, ada hasilnya. Maka tak salahlah kalau kita korbankan pulangan tu ataupun nilai simpanan tu pada zakat. Sebab kita tahu harga komoditi ni berubah dan semakin meningkat, dia tidak akan menjejaskan pembelian asal. Jadi apa salahnya menunaikan kewajipan masing-masing supaya boleh pembelian zakat tu dimanfaatkan pada yang diperlukan. Jadi dalam perak pun ada zakat, dalam emas pun ada zakat. Kita akan masuk ke zakat lebih terperinci lagi. Tapi para penonton boleh refer pada pusat zakat dan pusat wakaf negeri masing-masing. Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perkenalan dan selamat menonton podcast Logam Berharga. Saya Hazin Salim Marjan, seorang business coach bersama panel Logam Berharga ni. Nama yang tidak asing lagi, nickname Governor Bina Dirham, Tuan Abdul Syukur Anwar. Terima kasih. Selamat datang Tuan Syukur. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Cik Azim. Untuk episod yang kedua ni. Okey. Episod kedua ni kita nak bincangkan tentang penggunaan dan bentuk logam berharga, kan. Jadi logam berharga ni dalam pelbagai bentuk. Kita start dengan emas lah. Kita bagi tumpuan emas dan perak dulu. Emas dulu Okey. Logam ni memang berbagai-bagai bentuk kita boleh olah lah. Tapi yang paling kebiasaan yang kita dengar, contoh logam emas, dia bagi tujuan kalau dia buat bangkaman emas lah, kan. Dalam episod pertama kita dah terangkan mutu-mutu dia. Jadi logam emas ni mudah dibentuk dalam apa jua perhiasan diri, untuk wanita lah, untuk wanita dalam bentuk cincin, anting-anting, rantai tangan, rantai leher dan sebagainya lah. Apa-apa yang mencantikkan wanita tersebut, okay, dengan mutu-mutu yang ditetapkan lah. Itu barang perhiasan. So, barang perhiasan ni, dan satu kewajipannya, macam saya katakan episod pertama, maka pendanaan tadi mesti dipatuh lah. Kalau katakan dia 916, maka kandungan emasnya tidak kurang daripada 916. Dan penambahan yang bukan logam berharga mesti diwawarkan atau ditanda. Dan cuma saya nak tambah satu perkara lagi. Kita ada juga satu produk yang berasaskan emas, iaitu gold plating. Gold plating. So gold plating ni dikirakan sebagai bangkaman emas. Cumanya dia tidak mempunyai tanda mutu kandungan emas. Dia hanya ada tanda gold plating. Dia tak boleh, pasal dia hanya menyadurkan permukaan apa-apa logam selain daripada emas. Itu gold plating lah. Kita nak bezakan supaya orang faham lah. Gold plating. Kira orang perempuan, kira tu kata emas ni ialah pakaian orang perempuan. Perhiasan diri. Perhiasan diri. Jadi kira untunglah dia dari zakat macam mana pula? Kalau zakat ni orang perempuan kena zakat ke daripada gram yang rantai yang pertama je? Apa-apa emas ni semua orang tahu kan, emas kena bayar zakat. Dan peraturan-peraturan ni mesti disediakan oleh agensi agama Islam Pengurutan Zakat setiap negeri lah. Setiap negeri dia ada dia kadar pembayaran zakat dia atau syarat-syarat dia lah. Boleh rujuk kepada mana-mana agensi zakat. Itu lebih kata orang jelas lagi lah dalam konteks itu. Kalau macam platednya emas? Tak perlu. Tak perlu lah. Tak perlu lah. Plated emas tak perlu. Cuma yang salah satu daripada mutu tadi lah, 8 mutu tu. Ataupun dia dianggarkan sebagai mutu yang paling tinggi lah. Kayaknya kalau orang lelaki simpan emas pakai emas. Okey. So madang Cik Azri dah tanya soalan tu kan. Biasanya dalam produk emas ni ada dua kategori lah. Satu dari segi perhiasan diri, yang kedua sebagai simpanan ataupun pelaburan, iaitu jongkong emas lah. Dan kita faham takkan orang lelaki nak pakai bangkaman emas untuk masa depan, untuk simpan kan. So biasanya lelaki dia lebih kepada menyimpan jongkong emas. Jongkong emas tu dia boleh letak dalam wallet dan sebagainya, simpan di mana-mana lah. Dan macam tu saya nak tambah sikit, syarat zakat tu sama macam bangkaman emas.
Sama je, tak ada beza pun. Tapi tak ada, lelaki tak ada haul ke? Tak ada. Kalau you menyimpan, adalah dunia kaedah dia. Ada kaedah dia. Selalunya bila kita sebut pelaburan, kita tak adalah maksudnya kalau dalam konteks pelaburan adalah simpanan pada waktu 12 bulan kan. Itu mungkin pandangan saya lah, mungkin diwajibkan bayar zakat. Tapi untuk wanita, mana-mana pemakaian yang berterusan, tak perlulah bayar zakat. Tak perlulah. Maksudnya dia pakai, bukannya untuk simpanan dan sebagainya lah. Kayaknya kalau orang perempuan simpan gold bar kan, tu takkan pakai gold bar kot, tak tahu. Jadi janganlah kita jumpa wanita bawa 1 kilo bar dekat loket kan, tak adalah kan, 500 gram tak adalah. Maksudnya biasanya dalam konteks produk yang kedua tu, jongkong emas, dia lebih pada simpanan. Lebih pada simpanan. Okay, simpanan ni, perkataan ni selalu dengar tapi saya tak faham sangat kan. Macam bullion tu apa dia? Bullion tu okey. Bullion ni maksudnya jongkong dalam bahasa Melayu lah. Tapi sekarang ni saya dah jumpa dalam bahasa pustaka, kita boleh kekalkan perkataan bullion tu dalam bahasa Melayu. Maksudnya dia panggil juga bullion lah. Tapi bila kita sebut bullion, orang kata kita cakap orang putih. Kan? Dalam bahasa lama ni kita panggil jongkong. Tapi bila sebut jongkong ni, dia berbentuk, dari segi bahasa, dia berbentuk perahu. Itu soalan dia. Kalau kita pergi dalam bahasa pustaka, dia kata jongkong ni adalah berbentuk perahu. Tapi kalau 1 gram tu takkan kita pakai jongkong. Itu dia punya petikan. Jadi dalam bahasa Inggeris, bullion atau jongkong ni, kita ada beberapa nama yang kita panggil lah. Jongkong ni kita ada nama dalam bahasa Inggeris, ada nama. Kalau yang nominal yang kecil, berat yang kecil, kita panggil gold wafer. Dia tu ada daripada 1 gram sampailah kepada 50 gram, 20 gram. Kita panggil gold wafer. Okey. Dia tu 50 gram sampai ke 200 gram kita panggil mini bar. Jadi kalau half kilo ataupun 1 kilo kita panggil gold bar. Dalam bahasa Inggeris lah pembagian nama tu. Tapi untuk bahasa Melayu tak ada. Kita tak boleh panggil gold wafer, kita emas wafer. Jadi kita tak ada. Kita tak ada. Yang kita tahu kempingan emas, dan selalu kita sebut jongkong emas. Kita panggil 1 gram pun gold bar juga kan? Gold bar. Tapi bila sebut 1 gram gold bar tu macam, dahsyat dia. Macamlah besar gold bar tu kan. Jadi saya galakkan penggunaan bahasa tu bila kita sebut, okey, kalau 1 gram gold wafer. Wafer, small pieces lah. Dia tu pergi pada sampai 20 gram. Dia tu mini bar. Mini bar tu 50 gram, 100 gram. Ada gold nugget kan? Gold nugget. Gold nugget tu maksudnya kedapatan ataupun hasil pelombongan. Nugget ni dia lain. Satu aluvia. Aluvia tu berbentuk pasir yang halus. Yang lain satu nugget bentuk macam batu-batuan. Ingat nugget nak makan kan? Nugget tu memang nugget macam chicken nugget kan. Boleh sebut chicken nugget tu bentuk dia macam tu lah. So tapi bahasa Melayu nak panggil ketulan emas. Nugget. Nugget tu ketulan emas. Jadi itu yang kita dari segi bahasa tu tak ada ketetapan lah. Tuan dah sebut sekali tu dengan saya tentang gold ni boleh makan lah, macam mana? Okey. Itu produk lain. Produk lain. Produk sampingan. Orang kayangan ni. Orang kayangan. Okey. Emas ni boleh makan, tak masalah. Jadi dari segi industri food and beverage, F&B, biasanya yang makanan yang eksklusif lah. Contohnya chocolate cake yang mahal, hotel yang mahal, di mana dia meletakkan gold foil tu atas makanan tersebut. Gold foil yang sangat nipis. Kalau kita nak bayangkan, aluminium foil tu lagi nipis. Lagi nipis aluminium foil. Ataupun kepingan yang ditampal pada patung-patung Buddha. Kalau di Siam juga akan nampaklah kepingan emas ditampal. Itu dia, sama konsep dia. Dan dia letak atas makanan dan kita boleh makan. Dan dia tidak menjejaskan penghadapan, proses penghadapan ataupun antimoni kita. Ada satu perkataan lagi dia sebut, kata bullion nugget lah. Ni saya pun gold flake. Gold flake. Emas LBMA apa dia? Emas LBMA. Ni paling popular lah. Kan? LBMA ni maksudnya London Bullion Market Association. Dia satu badan atau agensi yang mengiktiraf mana-mana
syarikat yang membuat refinery dan membuat jongkong emas. Jadi Ijraf yang dia berpusat di London. Pusat London. Dan di bawah persatuan tersebut ada lebih kurang 56 syarikat pengeluar jongkong emas yang diiktiraf oleh beliau lah, ataupun LBMA. Dan pengiktirafan itu boleh digunakan pakai dalam konteks keuangan. Maksudnya dia boleh jual pada bank boleh transfer macam itulah. Dari segi bullion bank dan sebagainya. Emas LBMA ini dengan emas bullion tu sama taraf ke? Okey, mana-mana agensi atau jenama yang didaftar atau telah didaftar sebagai ahli kepada LBMA, maka produk mereka boleh terima pakai semua bank. Semua bank lah. Untuk simpanan. Tapi tak semestinya kalau kita dapat mengesahkan produk tu sama taraf dengan kualiti dia dengan LBMA, tidak ada isu. Cuma ni tak boleh jual kat bank lah. Bank takkan terima dia sebagai jongkong emas lah. Mungkin Tuan terangkan tentang dinar emas pun ada. Dinar emas di mana? ya. Dinar emas tu bullion ke dinar? Suatu soalan yang tricky. Tricky sikit. Okey. Bullion adalah satu yang standard nomination berat lah. Kita 1 gram sampai ke 1 kilo, 12 kilo dan sebagainya. Barang kemas kita tahu kita ada 8 standard. Tiba-tiba datang satu kategori baru. Shilling dinar. Shilling dinar kita ambil emas dulu lah. Shilling dinar ni telah bermula pada abad zaman sebelum zaman Nabi lagi. Dah ada dah. Dinar tu. Yang bertaraskan, berkualiti 22 karat. Orang kata 22 karat, 23 karat. Itu tak ada isu lah. Tapi dia berasaskan batu wang. Berasaskan batu wang. Dinar tu hasil. Dan jadi hari ni kita ambil konsep tu, kita gunakan, maka dia jatuh dalam bullion range. Bullion range. Jatuh dalam bullion range. Tapi hakikatnya dia adalah merupakan currency. Hakikatnya sebab dinar tu merupakan currency. Nama dinar tu tapi medium tu emas lah. Tapi bila kita gunakan dalam konteks emas, shilling emas dan sebagainya, dia akan jatuh pada kategori bullion. Kita dah terangkan tentang bentuk logam berharga, terutama untuk emas. Daripada bullion, daripada LBMA dan dinar emas kan. Suka saya nak tambah sikit lagi tentang kalau orang dulu dia ada kupang emas. Kupang emas pun ada. Jadi orang dulu pun ada hasilkan coin dalam bentuk kupang. Dia kecil je, dalam 0.6 gram. Kecil saja. Sebelum kita teruskan kepada silver nanti, dengan pandangan penggunaan logam berharga yang Tuan Syukur bagi tadi, kita dengar promo ini dulu. Podcast Logam Berharga akan bersambung sebentar lagi. Kehidupan manusia. Kita diberi rahmat rumah dan kehidupan. Bermula dengan air, awan, bukit, tumbuhan dan ternakan. Alhamdulillah, nikmat Allah mana mahu kau dustakan. Pihak zakat dan wakaf menerima zakat wakaf emas perak. Ada yang terima ringgit Malaysia, ada yang terima dalam bentuk logam berharga. Bayar zakat emas dengan emas atau ringgit. Bayar wakaf emas dengan emas atau ringgit. Sila rujuk agensi zakat dan wakaf negeri berdekatan anda. Terima kasih Tuan. Pembayaran zakat emas Tuan dan wakaf emas Tuan telah disempurnakan. Pihak zakat akan agihkan kepada asnaf yang layak. Asnaf terima zakat. Berbelanja barang dapur, majukan diri. Asnaf sebagai perangsang ekonomi. Asnaf sebagai pengguna, ekonomi terangsang dan makmur apabila asnaf diraikan. Terima kasih Tuan Syukur. So tadi kita dah terangkan Tuan terangkan tentang logam berharga. Saya tengok penerangan tu sangat teknikal. Saya nak summary balik pun tak berani. Aku silap. Jadi kayaknya para penonton diharap refer balik video ni, tengok cuba fahamkan semula kan bullion tu di mana apa semualah. Jadi sekarang
kita pergi ke silver pula tentang bentuk-bentuk logam berharga, tapi saya nak pergi ke dirham terus. Sebab saya ada persoalan tentang dirham. Dirham dengan coin silver ounce. Saya pernah came across lah, artinya bila saya beli silver ounce, ada yang mahal, ada yang murah. Saya diterangkan ni silver ounce bullion, ni silver ounce bukan bullion. So pun tak tahu apa beza dia tentang silver ounce. Silver, okey. Itu soalan, itu dari segi nilai lah, dari segi nilai. Okey, mula kita cerita pasal dirham tu lah. Dirham ni soalan kan. So dirham ni sama konsep dia dengan dinar. Sama, maksudnya dia telah dipelopori pada zaman-zaman dahulu, zaman Islam dan sebagainya lah. Sehingga satu tahap di mana penggunaan dirham tadi atau shilling yang berbentuk perak ditukar kepada kertas. Itu currency value lah. Maksudnya daripada medium yang perak kepada medium yang berbentuk kertas ataupun cetakan lah. Okey. Dan kebelakangan ini mungkin sejak tahun awal 2000, maka dirham ni dipopularkan balik. Bagi tujuan konsep, apa-apa konsep dia panggil, tak salah apa konsep, saya tak nak sentuh konsep dia lah. Saya sentuh pada dari segi shilling tu. Jadi shilling dirham ni sama konsep dinar dia, maka dia tertaluk di bawah bullion range lah, bullion range dengan mutu 999, berbanding agak beza dengan dinar tadi. Dinar tu ada sampai 2 mutu. Mutu yang asas tu rendah daripada tulin, kemudian dipopularkan semula ada yang 22 karat, ada 916, ada 917. Okey. Dan bila dia menyama tarafkan dengan bullion emas, maka dia tukar mutu tadi kepada 49. Jadi dia masing-masing punya cita rasa lah, keunikan masing-masing yang mengeluarkan. Dia berbalik pada dirham tadi. So dirham tu mutu tak ada isu, kekal. Mana-mana pengeluar akan menghasilkan dirham 999. Cuma berbeza dalam konteks berat. Ada yang ambil 2.97, ada yang ambil 3 gram. Bergantung pada pengeluar masing-masing. Jadi kita dirham tu sama je lah. Berbentuk bulat dan dia dikit mula-mula tujuan asalnya agak berubah sebab untuk memenuhi tujuan hari ini sebagai bullion, maka dirham tu dihasilkanlah dengan harga-harga berbeza. Okey, itu satu. Dan mengapa agak beza 1 ounce silver tu? Perbezaan harga untuk 1 ounce silver ni, coin ni, bergantung kepada features, ciri-ciri pencetakan. Ciri-ciri pencetakan maksudnya kalau gambar tu kompleks sangat, mahal lah. Dari segi berat lebih kurang sama je. Nilai berat sama, tapi nilai premium tu membuatkan dia harga beza-beza. Okey, itu paling mudah untuk kita jelaskan. Okey, artinya emas atau perak sama ada dalam bentuk jongkong, ataupun gold bar ataupun silver bar. Perhiasan pun digunakan lah. Kan? Jadi mungkin kita bersebut sikit tentang boleh tak kita pandang macam zakat tu bukan satu beban, artinya zakat emas dengan zakat perak ni pun dah kemestian sebenarnya. Jadi itu pun tambah satu lagi penggunaan. Mungkin Tuan Syukur terangkan sikit. Pada pandangan saya lah, maksudnya sebab komoditi ni ada nilai dia, ada hasilnya, maka tak salahlah kalau kita korbankan pulangan tu ataupun nilai simpanan tu kepada zakat. Nilai simpanan tadi. Sebab kita tahu harga komoditi ni berubah dan semakin meningkat. Kita tahu dia tidak akan menjejaskan pembelian asal lah. Jadi apa salahnya? Apa salahnya menunaikan kewajipan masing-masing supaya boleh pembelian zakat tu dimanfaatkan pada yang diperlukan. Jadi dalam perak pun ada zakat, dalam emas pun ada zakat. Kita akan masuk ke zakat lebih terperinci lagi, tapi kayaknya para penonton boleh refer pada pusat zakat dengan wakaf. Ya, betul. Pusat wakaf negeri masing-masing. Ya, betul. Jadi
sekali lagi tentang duit lama. Saya ni peminat duit lama. Numistik. Jadi dalam untuk emas, duit lama tu dipanggil kupang. Kupang emas. Perak dipanggil rial. Duit lama pun ada dalam bentuk tembaga. Dia tra tembaga. Lalu tra betul. Kedah, tra tembaga. Jadi kemudian pitih dalam bentuk timah. Tu orang-orang lama lah, duit lama ada kan. Jadi umpama percumanya kita nak air, semoga penerangan tentang penggunaan dan bentuk logam berharga pada episod ini memberi manfaat kepada para penonton. Sila tonton episod akan datang. Kita akan masuk bab zakat dan wakaf pada episod akan datang. Terima kasih.